Boleh kita mulakan? Boleh. Okey, ayo kita Al-Fatihah. A'udzubillahi A'udzubillahi Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina jami'il muslimina wal muslimat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Okey. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Okey, macam mana tahap pembelajaran tuan-tuan sekarang? Masih terasa kelazatan ataupun dah semakin pudar? Kita doakan moga-moga tuan-tuan akan sentiasa terasa kelazatan dan kenikmatan belajar. Okey, jadi kalau tuan-tuan ada berdekatan dengan bulletin utama tu, tuan-tuan kena mute dulu. Mute mikrofon tuan-tuan tu sebab masuk habis tu PKP, PKPB, PKPD, PKPB. Ada dalam ni. Okey, jadi kalau tuan-tuan ada berdekatan dengan TV tu, tuan-tuan mute dulu. Nanti kalau kita bincang beramai-ramai, baru kita buka balik supaya dia tak mengganggu dah. Okey, baik. Jadi saya doakan moga-moga diri saya dulu dan juga tuan-tuan yang tengah mengikuti kelas Arab kita ni pada hari Selasa malam ni sentiasa dikurniakan kelazatan dan kenikmatan belajar. Dan teringat satu syair daripada Al-Imam Syafi'i. Jadi Al-Imam Syafi'i kita sedia maklumlah, kalau macam di kalangan kita mungkin faham, Ustaz, Imam Syafi'i ni ada masa ke untuk bersyair? Ada tuan-tuan. Dia bukan sibuk dengan pelajaran fiqh sahaja, tuan-tuan. Jadi antara syair ataupun syair Masarifu aqlami ala safahatiha ahla minad dukai wal usyaq. Teruk nak kena baring macam tu. Wasariru aqlami ala safahatiha ahla minad dukai wal usyaq. Maksud dia apa? Wasariru aqlami, bunyi penaku ala safahatiha, di atas permukaan helaian ilmu itu, ahla, lebih merdu, minad duka wal usyaq, lebih merdu berbanding suara orang bermesra dan berkasih sayang. Itu syair daripada Al-Imam Syafi'i. Maksudnya dia dah tak peduli dah nak bermesra ke, nak berkasih sayang ke, tapi ada satu kenikmatan yang dia tak boleh lupakan bila mana dia belajar. Jadi tuan-tuan, kita bolehlah contohi sikap-sikap positif daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah wa ardah radhiyallahu anhu. Okey, baik. Okey. Jadi sebelum kita masuk ke perbincangan di surah As-Sajdah, kita akan tengok dulu
segmen yang pertama iaitu lughatunal jamilah, tuan-tuan. Alhamdulillah, tadi saya dapat mesej daripada kawan-kawan tuan-tuan, daripada Haji Abdul Rani. Beliau dah buat ungkapan kata-kata pendek itu dalam bentuk PDF. Jadi satu usaha yang wajar dipuji, sebab nak susun balik nota-nota tu boleh tahan tu. Nak susun balik dalam tulisan Arab tu, tulisan Melayu tak apa, ni tulisan Arab. Jadi kita doa-doakan moga-moga Haji Abdul Rani istiqamah lah sampai Habis bila-bila untuk menghasilkan nota PDF tu lah. Alhamdulillah. Jadi orang lain boleh dapat manfaat, boleh simpan, boleh tengok. Okey, baik. Terima kasih. Barakallahu fiik Haji. Okey, baik. Jadi kalau macam episod minggu sudah, kita ada tengok dialog yang kita bincang dengan tuan-tuan iaitu wasaltu bisalam. Saya dah sampai dengan selamat. Okey. Cuma malam ni kita nak bercakap pakai nada pertanyaan dengan kenapa. Kita nak mula tanya kenapa malam ni. Iaitu bila sebut je perkataan kenapakah. Jadi ungkapan Arab tuan-tuan tu kita akan libatkan pada isim yang popular, iaitu isim istifham. Kata nama apa? Isim istifham ni tuan-tuan dan puan-puan. Kata nama tanya. Kata tanya. Jadi bila sebut perkataan kenapakah tuan-tuan tu, apa yang tuan-tuan nak pilih daripada banyak-banyak isim istifham tuan-tuan tu? Kenapakah? Kita nak pilih kenapakah malam ni dengan tuan-tuan. Agak-agak perkataan apa yang sesuai? Limaza. Okey, limaza. Kita ambil lah satu contoh ayat malam ni nah. Kenapa muka engkau nampak lesu je? Kenapa? Kenapa muka engkau nampak lesu? Okey, terlesu. Tak bermaya. Okey, baik. Jadi kita nak guna perkataan tu malam ni. Okey, perkataan kenapa memang ada dalam paket tuan-tuan dah. Memang senanglah nak pilih tu limaza lah. Perkataan muka engkau ataupun wajah engkau pun mudah tuan-tuan. Kalau wajah, apa Arab kata wajah? Wajah lah. Wajah lah. Jadi tuan-tuan kita cakap Arab malam ni, tuan-tuan tak perlu keluar modal banyak sangat pun. Senang-senang je. Okey, kalau wajah ataupun muka lah. Ialah wajuhun lah kita kata. Kita duk baca dalam apa wajhiyadillazi fataras samawati wal ardi hanifan musliman. Apa Allahu akbar kabira lah kan. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Lepas tu apa? Wajhiyadillazi. Kenapa wajhiyah? Wajhiyah tu makna apa? Hak kita duk baca hari-hari tu. Apa makna wajhiyah? Mukaku. Bukan wajah engkau. Wajah kita lah. Wajah aku. Wajhiyah tu maksud dia wajah aku. Tuan-tuan. Okey, cuma malam ni kita tak naklah kata wajah aku. Kita nak kata wajah engkau. Apa Arab kata wajah engkau? Kemahiran tuan-tuan pada dhamir tu. Wajhuka. 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 Limaza wajhuka. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan? Limaza wajhuki. Wajhuki. Macam-macam keluar dia tu. Limaza wajhuki. Ini kemahiran tuan-tuan pada permainan dhamir muttasil. Dia boleh pakai semua tu. Wajah dia, wajah engkau, wajah mereka. Itu kemahiran tuan-tuan pada penukaran dhamir lah. Okey. Cuma satulah perkataan yang agak mencabar sikit lah. Iaitu perkataan
lesu. Perkataan lesu tu memang kita akui lah, jarang kita nak jumpa. Okey, tak apa. Jadi kita mulakan dengan perkataan limadha. Okey, dengan perkataan limadha. Okey, limadha. Kenapakah? Itu biasalah dengan tuan-tuan. Limadha dengan makna kenapakah. Kenapakah? Muka wajhun, ataupun kalau sebut muka orang tak perasan sangat tu. Kalau sebut wajah baru orang sebut wajah. Kalau tanya muka in Arabic, dia fikir lama tengok lampu atas dia tu. Tapi kalau kita kata wajah, baru dia sampai. Wajah lah. Okey, kita kata limadha wajh. Wajhuka. Itu bukan waw ataf, tuan-tuan tahu. Itu waw asal perkataan wajah. Wajhuka. Ini kemahiran tuan-tuan lah. Nak tukar dhamir dia ke, kami ke, aku ke. Dalam kita punya lafaz, bacaan doa iftitah tu, ada wajhiyah. Wajhiyah tu, itu mukaku. Jadi kalau nak kata muka engkau, takkan nak guna yang tu. Tukarlah. Wajhuka. Kenapakah muka engkau? Ataupun wajah engkau. Nampak lesu, kita kata. Okey, kalau Arab dia kata lesu ni perkataan dia syahibun. Syahib. Syahibun. Syahibun ni lesu. Nah, nampak lesu tu syahib. Kenapa muka kau nampak lesu? Tu syahibun. Okey. Jadi kalau tuan-tuan tak nak ada kesilapan dalam menulis, tuan-tuan kena baca sambil menulis. Baru dia senang. Limadha wajhuka syahibun. Yang saya bimbang tu kalau takut-takut titik-titik tak nampak. Biasalah. Penataan pencahayaan tu kadang-kadang tak cukup. Ajar kelas online macam ni lah. Tuan-tuan nak kena tengok lighting semua ni. Baguslah. Okey, tapi tak apalah. Tuan-tuan cakap mana ada. Cakap mana ada lah. Nak ada macam studio macam KRU tu bukan dia lah tuan-tuan. Cara kita lah. Cara ni je lah. Alhamdulillah Ustaz. Ada perfect macam dengan Yusof Aslam punya studio. Janganlah dia tu. Habis boleh buat apa tu. Macam Abang Rosham Noor ke apa, tak boleh lah tu. Mereka ada full package. Alat pun beribu. Kita beli Shopee lah kan. Nak beli macam mereka beribu tu, nak kena kumpul duit dululah. Okey, kalau tuan-tuan Abang baca tak apa nak clear tu, tuan-tuan abang, Ustaz tu ada titik ke tak ada titik? Abang sebab takut-takut titik tu yang problem tu, orang tak nampak. Nampak tak? Okey. Okey, jadi habis perkataan limadha wajhuka syahibun. Lupa, saya terlupa ni. Jadi kalau yang ni bukan ayat Quran tuan-tuan. Jadi kalau ayat Quran, kita bolehlah letak tanda tanya. Letaklah tanda tanya hujung tu. Lupa nak letak. Okey, baik. Jadi habis limadha wajhuka syahibun. Tuan-tuan dah habis dah menulis? Okey, dah habis dah menulis? Dah. Dah. Kalau dah habis, ayuh kita. Okey, jom. Limadha wajhuka syahibun. Syahibun. Okey, syahibun. Itu kalau kita nak baca baris full package lah. Tapi kalau kita nak baca cara komunikasi sebenar, limadha wajhuka syahib. Syahib. Dah, yang tu je lah.
boleh nak? Kenapa muka nampak lesu? لماذا وجهك شاهد؟ Mada wajuhka syahid. Okey. لماذا Jadi, وجهك شاهد؟ tuan-tuan pun dah selesai menyalin, dah selesai bercakap. Jadi kita pun melabuhkanlah tirai segmen pertama ini. Dan biasa harapan saya, arju ayyakuna hadza syarhu wadihan. Moga-moga penerangan tak saat ni jelas kepada tuan-tuan. Wa arju an takuna al-faidatu pada ammat. Moga-moga mendapat manfaat bersama. Okey, baik. Selesai. Nah, kita tengok pelajaran kita malam ni pada surah As-Sajdah. InsyaAllah malam ni kita akan tengok ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 pada surah As-Sajdah. Okey, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون Sadaqallahul azim. Okey, baik. Selesai pembacaan pada dua ayat tersebut. Kita akan mulakan dengan terjemahan sepintas lalu dulu. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Kita nak tahu tatajafa junubuhum dulu. Makna apa dalam Quran, tuan-tuan? Tu dia kata apa? Menjauhkan. Menambung mereka. Menjauhkan, merenggangkan, Merenggangkan. Lagi tatajafa? menjauhkan, Menjauhkan, merenggangkan. Junubuhum, Lambung mereka. lambung mereka. Lain daripada lambung, rusuk-rusuk, rusuk-rusuk mereka. Okey, baik. Nah, jadi mereka di sini siapa, tuan-tuan dan perempuan? Orang-orang yang berimanlah. Ada kaitan dengan innama yu'min bi ayatina allazina idza zukiru. Okey, baik. Anil madaji'. Dari tempat berbaring tidur. tempat tidur, daripada tempat tidur mereka. Okey, yad'una rabbahum. Apa dia? berdoa Sentiasa berdoa mereka. kepada Tuhan mereka. Khaufan, Rasa takut. apa dia? dengan Rasa takut. Oh, rasa takut Dengan rasa dengan rasa takut. Dengan rasa takut. Ada tak terjemahan lain, ada kerana ke, terhadap neraka, terhadap neraka? dengan rasa takut dan Oh, semua kata dengan rasa takut Perasaan takut. perasaan takut. Okey, kebanyakannya semua takutlah. Nah. Jadi yang makna kerana takut tu, kerana tu ada tak? Kerana. Tak ada. Siapa ada kerana? Tak ada. Semua takut je lah Okey, tak apalah. Dengan rasa takut. Okey, tak apa. Wa tama'a, Dan berharap. dan berharap. Nah, penuh harap. dengan penuh pengharapan. Dengan penuh harapan Okey. Perkataan lain daripada pengharapan tu makna apa? untuk mendapatkan syurga. Untuk mendapatkan syurga. Perkataan tama'a ni kalau Melayu kata apa? Tami'ah. Melayu kata apa? Tamak. Tamak. Melayu kata tamak lah. Jadi dalam Arab, dalam bahasa Melayu, perkataan tamak ni selalunya dikaitkan dengan Keluarga. negatif ke positif? Negatif. Kita akan kaitkan dengan yang negatif lah. Tapi Arab tak, tuan-tuan. Juga positif. Perkataan tamak ni boleh jadi yang baik ataupun tak baik. Kalau dia tu gelut untuk menimba ilmu,
Itu pun orang panggil tamak. Tamak ilmu. Tamak Positif. ilmu, tamak yang baik lah orang panggil. Ataupun dia tu jenis tak boleh kalau ada je amalan sunat yang ustaz-ustaz sampaikan ni dia nak buat. Itu bergelut dengan dia punya amalan dia tu tamak daripada sudut amalan. Buat tu ni dia buat. Okey, ustaz kata amalan sunat yang ni ada ni. Okey, lepas sembahyang ada ni. Dia buat. Itu pun orang panggil tamak juga. Ataupun tamak membuat kebaikan. Apa jua ruang-ruang kebaikan yang ada, dia akan cuba potong orang lain untuk dia dulu buat baik. Macam baru ni yang terbaru, Ustaz David Liu mengislamkan orang-orang di Sabah kan. Mana-mana ceruk dia pergi tu. Rajin dia. Tengok pun rajin dia. Sampai kalau dulu tengok dia berisi lagi tu kan. Kalau dulu tengok dia berisi lagi, sekarang ni nampak cengkung. Nampak orang Kedah kata nampak serah, tu nampak bulat lagi dulu. Ada tree lain. Okey, tak apalah tu. So perkataan tamak ni juga tamak yang baik. Okey, dia kata dengan terjemahan apa tadi tu? Pengharapan. Okey, baik. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang Telah kami beri rezeki. telah kami berikan rezeki kepada mereka. Siapa kami ni? Allah. Kami ni siapa pula? Allah. Allah Azza wa Jal. Kenapa guna kami? Litan. Apa dia? Litan apa? Lita'zim. Lita'zim. Apa makna ta'zim? Membesarkan. Untuk menyatakan kebesaran ilahi. Okey. Apa yang kami rezekikan kepada mereka? Lepas tu apa yang dia orang buat? Yumpun. Mereka akan Mereka bersedekah. harta-harta yang direzekikan itu. Ini memang ciri-ciri orang-orang yang beriman lah. Okey, baik. Jadi kalau tengok sepintas lalu ayat, kita akan dapat macam itulah terjemahan. Cuma kalau saya pun tengah tunggu kelas peralihan ni habis. Kalau masuk kelas lanjutan yang pertama, kita akan bincang satu persatu perkataan lah. Sekarang ni kita skip lagi kan? Sebab nak bagi tuan-tuan ulang kaji dulu. Yang ini tak bincang, yang ini akan datang. Bincang yang ni je, cari yang ni. Itu cara saya lah dalam peralihan. Sebab tak nak nampak kelas peralihan ni nampak terlalu berat dengan tuan-tuan. Itu yang saya buat macam ni. Kalau kelas-kelas yang lain tu, kita jalan semua je. Tapi jalan semua pun bukanlah semua tu sampai tuan-tuan tak nampak jalan nak balik. Boleh lah ikut tuan-tuan, bukan tak boleh ikut. Kita bukan zalim sangat tuan-tuan. Okey, baik. Cuma kita bagi dulu tuan-tuan relax dalam kelas peralihan ni. Okey, tengok dulu selok-belok. Takut tuan-tuan terkejut jumpa ayat Quran panjang-panjang ni. Okey, baik. Tatajafa junubuhum. Tatajafa junubuhum, kalau tuan-tuan tengok, saya tak bincang perkataan tatajafa dengan tuan-tuan. Cuma saya nak ambil perkataan junubuhum je malam. Junubuhum. Okey. Tuan-tuan boleh fokus pada perkataan junubuhum. Okey. Kita orang Melayu kalau dengar perkataan junub ni, apa yang difikir? Mandi junub. Fikir junub ni. Mandi wajib. Wajib. Tapi dia kata, apa pasal pula? Makna bukan mandi wajib. Makna pula dia kata. Okey, sebab itu malam ni kita akan nyatakan sikitlah. Ada kaitan ataupun tidak perkataan mandi wajib dengan perkataan junub ni? Okey, baik. Jadi perkataan bunyi lagu macam nak sama. Junubuhum. Junubuhum macam belajar fiqh di surau dulu mandi junub. Makna lambung. Hak ni makna lambung, hak sana makna junub. Dia mula nak call ustaz fiqh dia tu.
Dia cari nombor telefon, dia scroll. Nak tanya. Pasal apa dalam As-Sajadah makna lain. Kita belajar itu Ustaz makna lain. Ustaz biar cuy. Okey, baik. Jadi sebenarnya memang ada sedikit perbezaan daripada segi penulisan. Okey, tengok nak. Saya cerita daripada segi lisan dulu. Okey, baik. Dia lagu ni. Perkataan junub memang makna dia hak ni. Perkataan junub ni kalau dalam terjemahan ini Indonesia punya ni, lambung-lambung ni. Okey. Kalau terjemahan Melayu dia kata junub ni dengan makna rusuk. Rusuk ataupun sisi. Boleh tak? Sisi belah belakang. Rusuk belakang lah. Mana ada rusuk depan. Okey, rusuk lepas tu sisi. Boleh juga dengan makna samping. Boleh juga dengan makna sebelah. Boleh tak? Dia ikut ayat lah. Ikut pada kondisi ayat. Tak apa lagi saya tulis kat depan, jangan takut lah. Okey, baik. Junub is plural. Jamak, tuan-tuan. Dia jamak. Dia jamak. Okey. Kalau tuan-tuan tengok perhati perkataan junub tu, home jangan ambil. Home tutup tak apa. Ambil junub kan. Okey, ustaz kata jamak. Hak kita duk belajar dalam kelas asas dulu, kita ada dengar antaranya adalah jamak muzakkar salim. Kalau tak muzakkar salim pun muannas salim. Kalau tak muannas salim pun taksir. Taksir. Okey. Tengok perkataan junub tu. Perkataan junub tu tengok tuan-tuan. Dia tengok tuan-tuan, dia tengok, dia balik. Okey. Tuan-tuan pilih antara 3 jamak tu, tuan-tuan nak kata hak mana? Taksir. 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 Okey, pasal apa? Tergamak tuan-tuan kata dia taksir. Ada wow situ. Wow ba. Penambahan. Ada wow Ada bah. pattern. Tak ada nun, tak ada. Sebab dia tak ada wow nun. Tu betul. Sebab waw nun pun tak ada, ya nun pun tak ada, alif Ya ta nun pun tak tak ada. ada. Tak Maka ada. itu taksir. Dan tuan-tuan jangan pula menotakan macam ni pula. Dia ini jamak taksir sebab ada waw ba. Bukan dia. Bukan dia. Jangan buat bid'ah, tuan-tuan. Dia kan boleh tu seorang-seorang, dia duduk seorang-seorang dalam bilik tu, ada lah benda dia tulis tu. Ada, bukan tak ada tu, ada. Dia fikir lagu tu. Jamak taksir ni mesti ada waw ba. Pandai-pandai dia waw ba. Bukan dia. Okey, senang cerita jamak taksir ni susah kita nak cam dia punya bentuk. Sebab apa? Jamak taksir ni dia nak tengok senangnya dalam mana? Dalam kamus lah. Cuma kita tak buat pendetilan penuh lah jamak taksir ni lagu mana. Kita tak buat. Senang je, cara kita senang je. Tak ada tanda waw nun, tak ada ya nun, tak ada alif ta. Alif nun. Itu kira taksir ya. Itu kira taksir ya. Dah, selesai lagu tu lah. Okey. Jadi mufrad dia apa? Mufrad dia jambun. Mufrad dia jambun. Lagu tu. Mufrad dia jambun. Mari saya tulis. Okey, tapi itu perkataan junubun, mana aku pen ni? Ni dia. Okey, saya padam dulu nah. Muka-muka lesu ni tak mau padam. Okey. Okey, alright. Dia kalau tengok dia punya mufrad, okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, jambun. Dia boleh baca jambun, boleh baca jambin, boleh baca apa? Jambun. Jamban. Jamban. Dia macam dia punya jamban ni kan. Okey, jambun lah. Okey. Dan perkataan jambun ni boleh dengan makna rusuk. Dengan makna sisi. Boleh dengan makna rusuk boleh juga. Rusuk. Sisi. Lepas tu samping. Boleh juga dengan makna sebelah. Cuma tuan-tuan kena tengok ayat lah. Okey, cuma dalam kita punya surah ni lebih kepada apa? Rusuk lah. Okey, baik. Cuma perkataan jambun ni dia adalah
Mufrad. Mufrad ni saya buat dengan simbol mim. Tuan-tuan boleh faham tak kalau mim tu? Tak apalah, tulislah. Saya bimbang dengan tuan-tuan ni. Malam ni okey lah. Dia buka malam besok. Ni mim ni kok mana pula? Dia kata. Baik saya tulis tuan-tuan. Boleh tuan-tuan ni. Okey. Ini mufrad. Tulis mufrad ni lebih selamat lah. Okey, ni mufrad lah. Jambun. Nak. Tapi kalau tu kalau satu rusuk lah kita lah. Rusuk kita lah jambun lah. Tapi kalau orang beriman ni ramai. Rusuk dia, rusuk kawan ni, rusuk kawan ni, rusuk kita ramai. Okey, dia tak kata jambun. Dia kata junubun. Okey, tak apa. Tuan-tuan kena tulis baik-baik nah. Tulis elok-elok tuan-tuan. Sebab kalau tak kena gaya jadi mandi junub lagi. Okey. Juga baik. Okey. Ni kalau jamak dia kata pastikan ada waw. Junubun. Okey. Nah. Cuma perkataan junub tu saya tak maknakan dah lah. Sebab dah ada makna dah depan ni. Nah. Okey. Cuba perkataan junub kat sini, kita buat kat sini J. Jamak. J tu jamak tau. Jamak. Jamak Jamak taksi. Lagu tu. Jambun, junubun. Lagu tu. Tu mufrad, junub tu jamak taksi. Okey, baik. Tuan-tuan tulis dulu. Jangan tak tulis. Tulis, jangan tak tulis. Okey. Taksi. Jamak taksi. Kalau tuan-tuan tak tulis, takut nanti tak ingat tuan-tuan. Sebab tu, sebut pasal tulis ni, ada juga syair Imam Syafi'i. Imam Syafi'i suruh tulis bila belajar. Sebab tu kalau tak apa, kira kita ada buku kan tuan-tuan kan. Cuba kalau tuan-tuan pergi mengaji di surau. Ngaji di surau, siapa yang ada cikgu? Siapa yang ada kitab dengan pen? Cikgu lah. Hak lain-lain, mereka semua Imam Syafi'i tuan-tuan. Dia sandak di tiang tu, dia dengar pen apa pun tak ada. Okay, tempoh tuan. Itu di surau, tak apalah. Malah guna. Bawa pen. Kalau mengaji, ustaz macam mana? Bawa nota satu, buku catatan, bawa pen satu. Kata Syekh Imam Syafi'i, dia kata apa? Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Qaid suyudaka bil hibalil wasiqah. Kata Syekh Imam Syafi'i. Al-ilmu saydun. Ilmu itu bagaikan hasil buruan. Wal kitabatu qaiduhu. Dan menulis itu adalah penambatnya. Qaid suyudaka bil hibalil wasiqah. Tambatlah buruan anda dengan tali yang kukuh. Cantik ya tuan? Cantik ya? Kita dapat ilmu, tapi kalau tak ada pen dengan buku, takut-takut hasil buruan tu lari. Ini tuan-tuan dapat ilmu. Oh, baru I tahu, dia kata malam ni perkataan junubun tu bukan mandi junub. Maksud dia rusuk. Okay, now tulis, writing. Nak tambat. Menulis itu adalah penambatnya. Penambat ilmu yang terdapat tu. So kena tulis. Macam-macam Syafi'i ni. Geliga punya otak ni. Okay, baik. Dalam translation orang putih sepatah ni tak kena nak cerita pasal junubun ni. Tak ada. Macam sisi apa-apa ni tak kata. Dia kata bangkit pada tempat tidur je. Oh, dia kata lagu tu lah. Okey, orang putih dia memang nak cepat. Okey, tak apa, kita habaq lagu tu lah. Okey. Okey. Satu lagi perkataan yang kita boleh kaitkan, satu lagi adalah mandi wajib. Yang itu perkataan dia tuan-tuan dan puan-puan. Kalau perkataan dia tu junubun, waw tak ada. Junub. Hak tu baru betul.
Hak ni Mandi maksudnya. junubun. Ada waw tak? Ada. Yang perkataan mandi wajib tu, kita kata awak dalam keadaan berjunub, dalam keadaan berhadas, kita kata. Yang itu junub. Pendek ya? Junub. Junubun. Pendek. Hak ni junubun. Jadi perkataan junub, jamak dia apa? Jamak dia ajnab. Jamak dia ajnab. Nah, okey. Hak kita dok faham pula. Perkataan junub tu, duk kira mandi wajibnya. Dalam Arab, kalau kita buka kamus, kita akan dapati perkataan tu dia agak meluas. Dia punya skop makna dia, tuan-tuan. Ada juga perkataan junub tu dengan makna dari jauh. Dengan makna apa? Dari jauh. Manalah tahu takut-takut jumpa dalam Quran perkataan junub, dia nak kira berhadas. Bukan dia. Boleh jadi juga ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada surah Al-Qasas. Ayat 11. Cerita pasal mak Nabi Musa. Dia kata apa? Fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Quran. Surah Al-Qasas ayat 11. Perkataan junub tu. Ini bukan cerita mandi wajib pada zaman Sayyidina Nabi Musa. Fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Maka dilihat olehnya akan Musa an junubin, daripada jauh, sedangkan mereka tidak menyedarinya. Itu saya tulis kat depan. Atau berkata bilalah dia ni nak bangkit tulis, bilalah nak bangkit tulis. Okey, kami takut dia lupa, kami nak tambat ni, dia kata. Okey. Padam ni beza dia. So, tuan-tuan kena tulis baik-baik. Okey, mana dia ni? Ni dia. Okey. Junubun. Okey, satu lagi perkataan junubun. Yang tulis elok ni. Junubun. Okey, hak ni baru yang kita kata saat ni apa dia? Berhadas. Ada. Dalam keadaan berjunub lah kita kata, ataupun berhadas lah. Berhadas. Okey. Berhadas besar kita kata kan. Okey. Kalau tu ada wow. Okey, baik. Yang ini tuan-tuan tengok, tulis elok-elok tuan-tuan, junub pendek lah. Hak tadi junubuhum, panjang. Hak ni tak panjang apa pun. Okey, hak ni baru dia. Hak ni mufrad tuan-tuan. Ni mufrad. Satu. Dan perkataan junub ni juga bukan berhadas besar semata-mata. Boleh juga dengan makna dari jauh. Boleh? Dari jauh. Boleh tuan-tuan, dari jauh. Okey. Nak tengok dalil ada dalam Quran. Apa nama? Al-Qasas. Ayat 11. Al-Qasas ayat 11. Tuan-tuan, tuan-tuan dah azan ke belum? Dah. Dah. Azan. Tak apalah, kita stop dulu nah. Okey. Okey, baik. Kita sambung. Okey, perkataan berhadas ataupun berhadas besar ataupun berjunub tu, perkataan dia junubun. Ataupun dengan makna daripada jauh. Yang ni boleh tengok sendiri makna pada surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat 11. Fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Okey, baik. Apa jamak dia? Ada tak jamak? Ada. Dia kata ajnab. Jamak dia adalah ajnab. Jadi jamak dia kalau tengok dia tulis ajnabun. Okey, agak-agak jamak apa ni? Ajnabun ni. Jamak taksir. Jamak taksir lah tuan-tuan lah. Dia bukan ada waw nun, bukan ada ya nun. Dan tak ada langsung tanda-tanda muannas salim pun tak ada.
Maka di sini yang lebih sesuai jamak taksir lah. Jamak taksir lah. Okey, baik. So junubun jamak dia ajnab. Boleh boleh salin tuan-tuan. Jadi itu sebab makna dalam Quran ini bukan seperti yang kita sangka, disebabkan dia ada waw di situ tu. Junubun. So ada beza sikit lah. Okey. Jadi dia kata tatajafa junubuhum. Berjauhan ataupun akan berjauhan. Kalau sebut akan berjauhan ni fi'il apa agak-agak tuan-tuan? Kalau sebut akan berjauhan. Mudhari. Fi'il apa? Mudhari. Mudhari. Fi'il mudhari. Pandai. Mudhari. Nah, okey, tak apa. Tatajafa tu cukup dengan tuan-tuan tulis fi'il mudhari dulu pun tak apalah. Cukup yang tu dulu. Sebab takut nanti kalau terang lebih pula, takut nanti tuan-tuan pening pula nanti. Okey, ambil dulu yang tu. Okey. Lepas tu kalau tengok perkataan junubuhum. Akan berjauhan oleh rusuk-rusuk mereka. Ataupun lambung-lambung mereka kan. Jadi di sini kalau tengok kepada perkataan junubuhum, di situ dia ada dua gabungan perkataan. Junub is junub, home is home. Jadi apa yang boleh kita lihatkan analisa di perkataan home tuan-tuan tu? Agak-agak apa? Home tu jadi apa? Tasir. Okey, saya bagi jawapan objektif. Tuan-tuan pilih. Tasir. Tasir. Mudhafun ilaih. B. Mudhafun ilaih. C. Mudhafun ilaih. Jadi tuan-tuan, A ke, B ke, C ke, sama je lah. Maka home tu adalah mudhafun ilaih. Apa sebab dia mudhafun ilaih? Apa sebab? Ada formula tak nak kenal? Ada formula tak? Ada formula tak? Domer melekat. Domer melekat dengan sim. Domer melekat dengan Isim. isim. Tuan-tuan, bila sebut je jamak taksir, memang confirm itu kata nama. Confirm kata nama. Tuan-tuan sebut jamak muzakkar salim, confirm kata nama. Kalau sebut jamak muannas salim, confirm kata nama. Kalau sebut jamak taksir, juga kata nama. Jadi mana-mana dhamir bila dia melekat dengan isim, maka dia akan jadi mudhafun ilaih. Dalam diagram biru muda A, formula nombor berapa? 1. Formula nombor 1. Satu formula yang tak patut tuan-tuan lupa. Mesti kena bagi ingat juga. Apa jua keadaan pun kena bagi simpan juga formula 1 tu. Sebab dia adalah satu formula yang sangat popular. Formula 1. Okey, baik. So perkataan junubuhum, hum tu adalah mudhafun ilaih. Saya padam Nasib Domir. Okay, saya ulang balik tuan-tuan. Bila sebut bilangan perkataan tu, jamak taksir ataupun jamak muannas salim ataupun jamak muzakkar salim, confirm kategori perkataan tu mesti apa? Isim. Confirm isim dah. Okey, itu sebab bila di perkataan junubuhum tuan-tuan tu, di perkataan junubuhum, junubu lepas tu pecah dengan hum. Okey. Perkataan junub tu kita nak buat apa? Saya buat bintang lah. Nama lah. Nandakan tuan-tuan biasa dengar perkataan tu. Kita nama. Lah, lepas tu home ni kita popularkan lah. Okey, kita nak exercise yang senang-senang dengan tuan-tuan ni. Jadi bila dapat je perkataan home di sini,
Tuan-tuan kena tengok dia dhamir melekat dengan si isim. Mana isim dia? Tu junub tu. Junub. Isim lah. Okey, baik. Maka di sini dia akan kita jadikan sebagai mudhafun. Kenapa tak baris bawah kalau mudhafun ilaih? Kenapa tak boleh bawah? Mabni. Kenapa? Siapa tahu? Mabni. Pandai. Mabni maksudnya apa? Mudhafun ilaih mabni. Kenapa mabni? Sebab dalam bentuk dhamir. Dia tak faham. Mudhafun ilaih dalam bentuk dhamir, maka biarkan biarkan mati di hujung macam tu jelah. Kalau tak membabitkan dhamir, itu baru baris bawah lah. Tak faham Ustaz. Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Okey. Tak apa, jap. Biar saya habis salin dulu. Mabni kebal kan Ustaz? Mabni tu kebal. Betul. Okey. Yang ini ada formula nombor 1. Nanti kita bagi contoh lain sikit untuk yang mudhafun ilaih ni lah. Okey, tak apa. Saya habiskan dulu nota. Maka perkataan junub di sini secara tak langsung dia akan jadi apa? Mudhaf. Mudhaf. Memang mudhaf lah. Ini memang pasangan dia lah. Mudhaf, mudhafun ilaih. Cuma kita highlightkan pada perkataan home tu. Mudhafun ilaih. Dan yang menjadi keraguan kepada tuan-tuan pula, dulu Ustaz kempenkan MI ni baris bawah. Tapi kali ni dia tak baris bawah. Tak apa. Tuan-tuan salin dulu. Nanti kita buat nota yang satu lagi. InsyaAllah boleh faham kot. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Dah habis dah menyalin tuan-tuan? Sudah Ustaz. Okey, tak apa salin-salin. Okey. Tambat ilmu tuan-tuan tu. Tambat ilmu tuan-tuan yang bagaikan buruan tu. Bagaikan hasil buruan. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bil ibadil wajiqah. Okey dah? Sudah. Dah Okey, baik. Kita buat nota khas sikit. Cara mengenal mudhafun ilaih. Cara mengenal apa? Mudhafun ilaih. Okey, mana-mana perkataan yang bersandar, dia mesti ada dia punya pelengkap dia, iaitu mudhafun ilaih. Cuma kita fokus pada cara mengenal MI je. MI itu nama singkatan lah. Nak sebut panjang. Ya. Kan? Pasal dia tergantung-gantung. Dia pun dia lagi sekolah, dia kena kerja banyak. Okey, baik. Kita tajukkan di sini Dia nombor 1. cara Macam tu. mengenal apa? Mudhafun MI. ilaih. Saya buat nota ringkas je. Cara mengenal MI. Okey, gitu. Cara mengenal MI. Dalam bracket saya tulis Arab jugalah. Sebab apa tulis Arab juga? Bimbang dengan tuan-tuan. Malam ni dia okey tuan-tuan, percayalah. Dia buka lepas maghrib esok, dia mulalah berpusing-pusing. Kita dah pengalaman 8 tahun dah tuan-tuan. Tahu sangat kelaku orang dewasa ni. Okey. Mudhafun ilaih. Jadi janganlah buat pasal dengan mereka ni. Okey. Pengalaman. Okey. Jap saya ambil pen lain sikit. Mudhafun ilaih. Okey. Sana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah mudahkan urusan tuan-tuan nak faham MI. Okey, baik. Pertama, saya boleh katakan saya mulakan dengan lafaz mudah dulu. Mudah nak kenal MI. Sangat senang. Dia ada dua penggunaan tuan-tuan. Pertama, dengan cara apa? Mengenal dengan tanda baris bawah. Itu yang paling kita kenali. Baris bawah. Kalau tak lepas haruf jar,
dia tu mudhafun ilaih. Dua tu lah yang paling top dalam Quran baris bawah ni. Yang paling top dua tu lah, dua sebab. Selepas haraf jar yang itu tak perlu dipertikaikan lagi. Tuan-tuan ada 5 PhD dah kat situ. Okey, satu lagi mudhafun ilaih. Dia juga dikaitkan dengan baris bawah. Contoh, kita ambil contoh yang paling ekstrim mudah lah. Contoh kalau kita kaitkan dengan perkataan apa? Kita kaitkan dengan perkataan Rasulullah pun tak apalah. Ambil Allah boleh Ustaz. Allahi. Okey. Kita kait dengan perkataan Rasulullah. Gitu. Okey. Ni dua perkataan yang nak jadi mudhaf dengan mudhafun ilaih. Cuma kita nak fokus MI je. Okey, baik. Antara Rasul dengan perkataan Allah, mana mudhafun ilaih? Allah. Allah lah. Rasul mudhaf. Okey. Cuma perkataan Allah, kita akan bariskan dia dengan baris bawah. Diingatkan awal-awal kepada tuan-tuan, ha di hujung ini bukan dhamir. Bukan dhamir. Okey. Itu satu perkataan. Kenapa saya kata macam tu? Dah ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 kes dah. Okey. Student kata ini dhamir. No, bukan dhamir. Ini satu perkataan lafaz tu. Okey, itu yang saya bimbang nak bagi contoh Rasulullah ni juga. Okey, Rasulullahi. Maka perkataan Allah, kita nampak, kita kenal mudhafun ilaih itu dengan tanda baris bawah. Okey, maka ataupun kita keluar sikit daripada perkataan Rasulullah tu, satu lagi perkataan Imamul Masjid. Contoh. Imam. Ataupun imam. Imam tahulah makna apa kan? Okey, Imamul Masjid. Imam Masjid. Jadi di sini kemahiran tuan-tuan akan lihat perkataan masjid itu barisnya apa? Bawah. Barisnya bawah. Maka akan nampak mudhafun ilaih itu terang-terang baris bawah. Memang nampak baris bawah tu. Okey. Tuan-tuan, berpandukan dua contoh ini, perkataan masjid dengan perkataan Allah, mudhafun ilaih. Nampak baris bawah. Kenapa? Dia bukan dhamir. Dia bukan dhamir. Dia adalah kata nama yang terkeluar daripada dhamir yang 14 tu. Maka silakanlah berbaris bawah. Ustaz nak tanya. Boleh? Ustaz nak tanya boleh Ustaz? Boleh. Ustaz, kalau kita tengok macam saya bagi contoh macam ayat Quran Ustaz Ayat kursi Allahu dia start. Kan? Hu tu. Lepas tu kalau surah Ibrahim ayat 3 Allahi. So ada satu hu, satu hi. Adakah itu dua-dua mudhaf ilaih? Tidak. Tidak. Kalau Allahu tidak tersenarai sebagai mudhafun ilaih sebab Nak Bukan kata baris nama bawah. baris depan. Okey, baris depan. Tapi yang Allahi tu yang Allahi itu ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin ada haraf jar sebelumnya. tak ada haraf jar. Dia ayat asal. Allahillazi. Kalau tak ada haraf jar, kemungkinan kedua adalah mudhafun ilaih. Kemungkinan kedua lah. Macam tu je. Okey, bapak faham. Terima kasih Ustaz. Okey, selesai berkenaan dengan mudhafun ilaih, berbaris apa? Bawah. Ini yang asas. Ini yang basic punya pengenalan lah. Ini yang cara pengenalan asas tentang mudhafun ilaih. Tapi kalau tuan-tuan berpegang dengan cara baris bawah sahaja, nanti tuan-tuan akan jumpa pula satu lagi pattern. Okey, boleh saya padam sikit tuan-tuan? Boleh. Saya padam imam masjid ni. Okey. Satu lagi cara nak kenal MI ni juga adalah dengan kita pakai formula nombor 1.
Itu pun boleh juga. Nah, tapi syarat dia apa? Syarat dia mesti domer. Di itu domer. Melekat. Melekat tu pula dengan isim. Yang ini juga boleh jadi mudhafun. Contoh ayat. Okey, baik. Kalau kita nak kata Rasulullah, tak apalah, Rasulullah, pesuruh Allah. Okey. Kemudian kalaulah kita nak kata satu ayat lah, kita nak kata sebagai contoh, rumah engkau. Rumah engkau. Okey. Kita dah guna perkataan bai apa? Baituki. Baituka. Okey, kita guna perkataan ka lah, tak apa, ka. Okey. Jangan guna baituki. Baituki nanti saya kena check map. Okay, baituka. Baituka. Okey, contohlah baituka contoh. Ni saya jarakkan, saya tak sambung. Okey, baik, nak bagi nampak tu. Okey. Jadi, mana kita punya point tuan-tuan yang mudhafun ilaih ni, mana point dia? Ka tu. Ka. Okey. Yang ni lah dia punya mudhafun ilaih. Tapi kalau tuan-tuan masih lagi dekat sini, tuan-tuan akan keliru pula nanti. Ush, apa ni? Itulah. Sebenarnya tak keliru. Sebenarnya yang ini lagi senang daripada yang ni. Pula. Pula macam mana ustaz ni? Senang. Tuan-tuan kena kata senang dulu apa-apa pun. Kena kata senang dulu. Pertama, okey, sebab kenapa ustaz boleh kata suka-sukanya senang? Pertama, tuan-tuan dah kenal domain. Pertama, tuan-tuan dah kenal domain. Kalau terlupa domain, ada diagram. Tak ke senang tuan? Senanglah. Ada diagram pink. Okey, boleh buka. Okey, dia domain. Lepas tu dia melekat. Dia melekat pula dengan perkataan baik. Baik ni same lah. Okey, baik. Maka di sini dia akan jadi mudhafun ilaih, tetapi kenapa tidak dibariskan bawah? Tuan-tuan, kalau dhamir jadi mudhafun ilaih pada Formula 1, maka Arab kata mabni. Mabni. Baik. Tak payah baris bawah. Tuan-tuan, kalau tak payah baris bawah, tuan-tuan suka tak? Sukalah. Senanglah. Senang tak? Senanglah tuan-tuan. Okey, katalah kerajaan umum bagi tuan-tuan yang nak memohon duit zakat, tak payah isi borang apa, buat main IC je. Sonok tak tuan-tuan? Ui. Macam ni lah. Sonok lah. Tak perlu baris bawah, apa pun tak payah. Bawa IC je. Suka tak? Suka lah. Lah saya pergi lah ni. Ini dia ada prosedur dia lah, dengan nasi borang apa semua, kena nyatakan ada berapa ahli keluarga, panjang cerita lah. Ini dah tak payah baris bawah. Ui, lagi seronok, lagi syok. Tu saya kata senang. Okey, hak ni mabni. Mabni ni maksudnya kita kata kebal lah, bagi senang faham. Tak payah baris bawah. Okey, bukan dhamir ka sajalah. Semua dhamir mutasil yang 14 tu. Kata rumahnya, katalah rumah dia laki-laki, baituhu, lagi teruk, hu teruk. Baituhu, sudah. Adakah kita nak tukar baris bawah? Tak payah. Tak payah tukar. Sebab mana-mana mudhafun ilaih yang datang dalam bentuk Formula 1 ni, dhamir melekat ni, biarkan sahaja baris dia macam tu, cuma just kita nyatakan dia tu mudhafun ilaih sahaja, cukup. Macam tu. Okey. Kiranya lagi senang lah tuan-tuan. Macam kita nak buat urusan apa-apa lah, JPJ ke apa kan. Tak payah bawa, dia suruh bawa IC lah, senang. Kita pun jalan nono PJ. Senang lah tuan-tuan. Tu saya kata hak ni lagi senang daripada kawan ni. Saya tak percaya. Saya bagi perumpamaan lagu tu lah, analogi lagu tu lah. Okey. Tuan, Mau lah faham. ni okey. Lah ni nak pergi surau, apa tau? Kena sanitizer tangan,
kena tak dai dekat suhu. Ting ni ni. Ha. Payah tak? Payah ha. Kena awak main sejadah, kena pakai topeng, payah. Lah ni okey, apa pun tak payah. Topeng tak payah bawa, sejadah tinggal, tak payah scan, main sejahtera, seronok lah. Macam ni. Kurang tu lah tuan-tuan. Tak payah pada bawah lah. Pasal dia domain mabni. Buat main tentu ada ha. Lagu tu lah. Sikit-sikit perumahan dia. Oh, pasal tu dia kata senang. Alah, senang kan. Dia pelik ke? Apa pula hak ni senang pada kawan ni? Dia tak percaya tau. Ush, ya ke? Betul? Senang. Sebab apa? Sebab tuan-tuan dah kenal domain. Okey, baik. Sorry. Jadi, itu dia. Ya? Nasi terdalam tu tadi. Macam ada Nasi soalan. panas tu mula tu. Nak tanya satu-satu. Nak kopi merah sudah ada nasi. Sila. Okey, apakah soalannya? Saya nak tanya, Ya. kalau Baitullah tu rumah Allah kan? Ada tu masuk Ya. Adakah dia yang apa tu? Contoh yang satu tu. Ya. Kena baris bawah Allah. Ya, betul. Okey, dia kata Ustaz nak tanya. Kalau Baituka tak apalah. Kalau Baitullah Ustaz, tu rumah Allah kan? Mudhafun ilaih dia tu, kami nak guna cara kedua ke, kami nak guna hak asas ni, baris bawah? Jawapan dia hak sana. Baris bawah. Bawah ha? Sebab Allah tu bukan Domain. Oh. Okey. Kalau Ustaz, Kalau yang apa tu? Luahkan. ha tu dekat belakang tu. Kan domain. Okey, yang Allah bukan domain. Senang cerita perkataan Allah bukan domain. I see. Maknanya seluruhnya lah. Yeah. Satu perkataan tu. Ya. Oh, tapi kalau Allahu, Allahi tu dia domain. Aduh, no. Senang cerita Allahu ke, Allaha ke, Allahi ke, bukan domain. Okey. Isim biasa Okey, saja. faham. Okey, faham. Lagu tu. Sebab tu saya trauma nak bagi tu Rasulullah ni. ingat yang 14 sudah lah Ustaz. Ya, ingat domain tu lah. Kalau yang 14 tu boleh ingat, yang lain semua bawah lah. Semua bawah. Okey. Jadi tuan-tuan ingat domain hak 14 tu dalam diagram pink tu. Hak lain tu cuba biasalah kadang-kadang kita bergeliru kan. Sebab ada hi di hujung ni domain ni. Sebab ada hujung tu. Ha tu kan. Ada tak? Betul, saya akui benda tu sebab saya soalan tu dah terkena kat saya kali yang ke 270 kali. Saya dah tahu lah soalan ni mesti orang kata. Dan tapi yang Allah tu bukan ha asing. Ha tu seketui dengan alif lam tu dia seketul. Sebenarnya perkataan Allah tu senang cerita bukan domain lah. Kira kalau bukan domain dia terkeluar daripada ni. Okey, tak apa. Lambat laun okey lah tu. Okey, insya-Allah faham dah. Faham Ustaz. Ya. Saya pula bagi contoh bukan main jauh kan, main sejahtera lah, sanitize tu tangan. Punya lah pusing kat jauh. Apalah Ustaz sampai main sejahtera punya motor lah, benda ni kan. Okey, baik, terus. Jadi nak cerita, okey, alhamdulillah. So perkataan junubuhum tu macam-macam boleh cerita. Tadi asal perkataan dia mufrad lagu mana, jamak dia macam mana, okey selesai. Okey, baik. Lepas tu kita masuk sikit. Bagus juga. Cara nak kenal mudhafun ilaih. Boleh ulang kaji balik. Sebab kalau kita tengok balik daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16, saya tak buka lagi, tak ulang kaji tajuk mudhafun ilaih. Belum buka lagi. Gambar ni tanya kira bagus ya. Baik, tak apa. Anil madaji'i. Okey, anil madaji'. Ni senang tuan-tuan. An tu haraf apa? Rojar. Jar. Nah. Okey, madaji'i isim baris Bawah. Isim majrur. isim majrur kita kata, kalau Arab kata isim majrur katanya. Okey, baik. Daripada tempat tidur, okey, mereka yad'una rabbahum. Okey, mereka berdoa kepada Tuhan mereka. Okey, baik tuan. Kita nak ambil poin yang seterusnya. Saya try saya cuba dalam masa yang ada ni. Kita ambil sikit perkataan yad'una.
Sikit je. Try sikit perkataan yad'una. Okey, tuan dah habis dah menyalin? Dah. Dah. Okey, fokus pada yad'una pula tuan-tuan. Okey. Yad'una. Dia pun macam yad'una. Saya nak tanya soalan dekat tuan-tuan dekat sini. Yad'una ni isim ke? Fi'il ke? Harf? Itu dulu. Fi'il. Okey, bagus. Mereka. Rata-rata bagi jawapan fi'il. Okey, tekan sikit ni nak. Madhi tu mudhari' ke amar ke nahi? Mudhari'. Okey, pandai. Dua kali. Okey, macam mana boleh minat kata mudhari' dekat sini? Dekat belakang tu ada anita. Ya, Ingat Anita. Haraf Ya. haraf mudhari' tu. Di pangkal dia anita. Apa wakil anita dia? Ya. Ya. Okey, ingat tuan-tuan, fi'il mudhari' jangan ingat anita sahaja. Dia ada penambahan di hujung Belakang. sekali. Di Wanun. belakang. Nun. Iaitu apa dia? Waw. Okey. Ada jamak. Tuan-tuan, dosa ingat senang Wah, tak kalau nak air. fi'il mudhari' ni? Kekelah. Okey. Kalau boleh tahu macam tu, okey lah tu. Fi'il mudhari' tanya pula, ada anita pula, ada waw nun pula. Ui. Terror. Terror. Apa tu punya ilmu knowledge yang ada kira terror lah. Kira syabas lah tu, luar biasa lah tu. Okey, baik. Jadi, yad'una. Okey, baik. Tuan-tuan, satu lagi soalan tadi. Bila kita nak tengok pattern fi'il ni, tak kisahlah madhi ke apa ke, kita akan rujuk kad diagram warna Kuning. Kuning A. warna pun kena tahu juga diagram tu. Warna kuning A. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita belajar fi'il dulu, sama ada kelas kayangan haid ke ataupun Muaz bin Jabal ke ataupun yang tidak ada berkait dengan dua tempat tu ke. Okey. Fi'il tak boleh tuan-tuan pisahkan dengan dhamir. Apa jua cara sekalipun, dhamir tak boleh dipisahkan dalam tajuk fi'il. Jadi sebab itu kalau tengok perkataan yad'una, dhamir dia apa? Home. Pandai. Home makna apa? Mereka. Itu sebab dalam terjemahan lelaki. Quran tuan-tuan, ada tak mereka berdoa? Ya, Ada. Sebab itu ada mereka berdoa. Dia kadang-kadang bila dia baca Quran, dia pening tuan-tuan. Dia kata, ni apa ni? Tang ni mereka, tang nu kami doa. Hak depan tu dia doa. Hak belah ni dia kata engkau doa pula dah. Lah pasal apa? Sak engkau, sak dia, sak mereka. Abang lah elok-elok orang nak baca ni kata. Dia hambat elok dah lah tu. Kita tak main peranan dekat diagram kuning, tak dapat jawapan. Okey. Jadi jom tengok. Soalan macam ni pun dulu ada tanya dulu ada. Ustaz saya pening lah Ustaz. Quran ni kejap dia doa, kejap kami doa. Saya dah buntu ni Ustaz. Aduh. Kita kena main peranan dekat kuning tu. Kita main peranan dekat situ baik-baik, dapatlah dia punya terjemahan tu. Okey, dia bagi perkataan yad'una. Okey, yad'una. Okey. Dia pun tengok perkataan yad'una, dia tengok depan ada Anita. Wakil dia ya. Jalan belakang ada waw nun. Wah. Ini perkataan berdakwah ni. Berdakwah, menyeru. So saya write lah. Ada unsur-unsur Melayu kat sini Okey. Dia pun turun bawah. Okey, apa lagi? Fi'il mudhari'. Tuan. Dia pun dah sedap, dah lega dah dekat situ. Okey, ustaz kata dulu fi'il tak boleh jarak dengan dhamir untuk tackle terjemahan tu. Okey, baik. Dia pun tengok pattern. Okey, depan dia ada ya. Satu. Selesai. Lepas tu dia pun krek. Ada apa? Wow. Cantik.
Cantik. Bila buka diagram kuning A tuan-tuan tu, kuning A nah, kita akan dapat domer dia apa? Home. Domer dia. Daripada home ni lah tuan-tuan start terjemah. Ni. Kat home ni. Terjemahkan mereka berdoa. Cuma kalau dalam kita punya buku pusar tu dia kata mereka laki-laki lah tuan-tuan. Tapi tak apalah, kita ambil mereka pun dah okey dah. Nah, dalam Quran ni kalau sebut home ni termasuk tak sekali perempuan? Termasuklah. Masuk. Okey, sebab tu dalam terjemahan Quran kita tak ada dah macam tu. Mereka laki-laki, mereka perempuan. Kau laki-laki, kau perempuan, tak ada dah. Itu dalam kelas tadika dulu adalah dulu. Masa asas dulu adalah. Tapi tak apalah, at least kita nak tahu punca mereka ni macam mana boleh ada. Pasal ni pattern. Pasal pattern ni, pattern dalam kad kuning tuan-tuan. Dapat tuan-tuan boleh skor je pattern kat situ. Jawapannya memang tuan-tuan akan nampaklah siratal mustaqim tu. Memang akan nampak siratal mustaqim tuan-tuan dah. Tengah Okey. nampak. Tapi kalau tuan-tuan tak ada peranan pada kuning A tu sudah. Memang terlalu bila geram tuan-tuan. Memang tak jumpa puja. Okey, boleh buat nota. Boleh buat nota lah. Kita bincang di situ je dulu. Okey, baik. Yad'una rabbahum. Okey, baik. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka. Okey, kita bagi masa dekat tuan-tuan untuk tulis makna dulu. Tulis makna ataupun nota. Okey, baik. Bahum Tuhan mereka dan rasa takut. Okey, dah tuan-tuan? Sudah. Dah. Dah. Okey, baik. Kalau tuan-tuan tengok balik, step-step pelajaran fi'il ni dia punya perubahan. Kalau habis kita mengenal pattern dengan kuning, dengan domer, dengan terjemahan dia, dengan anita dia, tuan-tuan tak boleh lepas satu lagi pelajaran iaitu mencari dia punya pelaku. Pelaku fa'il. Last sekali. Mencari dia punya fa'il. Okey, baik. Cari mood, ambil mood tuan-tuan, ready for take untuk cari fa'il. Bila nak cari fa'il, tuan-tuan mesti kena rujuk formula nombor berapa? 7. Tuan-tuan mesti kena mainkan peranan, aktifkan formula 7 sekarang. Jadi bila sebut formula 7 dalam kad biru muda A tuan-tuan tu lah. Okey, baik. Jadi bila buka diagram tu, akan cerah sikit kat situ. Dia kata nak cari pelaku, yang pertama cari isim baris depan. Ataupun isim marfu'. Selepas fi'il tu. Bukan sebelum fi'il lah. Selepas fi'il tu. Tak kisahlah madhi ke mudhari' ke. Cari. Ada ke tak ada. Okey, baik. Kalau tak ada, sampai ke maghrib tak jumpa isim baris depan selepas fi'il tu. Tuan-tuan nak buat apa? DYT. Domer yang tersembunyi di balik pattern tasad ni. Jadikan dia tu sebagai pelaku. Okey, now. Kita cari sama-sama lah. Kita mulakan investigation kita ni. Cari dia punya isim baris depan selepas fi'il mudhari'. Apa dia? Yad'una. Okey, selepas yad'una tu perkataan apa? Rabbahum. Boleh tak Rabbahum? Tak ada. Tak boleh. Okey, bukan mari depan. Tak ada pun. Okey, tu home Ustaz? Bukan. Home tu hujung ni mati. Okey, lepas tu khaufan. Khaufan tak ada. Wa tama'a tak ada. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai ke penghujung tu. Sampai kat border 16 tak ada. Tak ada. Tak ada isim baris depan. Jadi apa payah tuan-tuan? Cara kedua apa dia? Melekat. Ambil domer yang tersembunyi di balik apa? Di balik pattern krek ni. Apa domer dia tasad ni? Home. Dah tulis ke belum? Dah kan? Dah. Okey, maka home ni lah akan jadi dia punya apa?
Fa'il. Pandai. Okey. Maka hum ni lah akan jadi fa'il. Yang kita ambil daripada jalan DYT tu. Daripada formula nombor 7. Tonton tulis juga formula tu. Kali ke berapa tak tahu nak abang lah tuan-tuan. Okey. Formula 7. Maka hum tu fa'il. Tu cara dia tuan-tuan. Kita cuba cari pelan-pelan. Slow-slow je. Okey, baik. Kita bagi masa tuan-tuan Zalin dulu. Kita ada benda something new nak terang dekat tuan-tuan ni. Okey, baik. Okey, tuan-tuan dah habis ke belum? Habis. Ya. Okey, tak apa. Dah habis, bagus. Dah habis, bagus. Sekarang ni kita take 5 sekejap. Relax dulu. Pasal apa? Sebab ada satu tajuk baru yang saya nak cerita. Mungkin dia boleh jadi mabuk laut lagi. Kita mabuk laut. Kalau kita naik bot pergi Langkawi ke apa, dia takut mabuk laut. Okey, tenang dulu. Bawa minyak cat kapal, letak depan ready lagi. Ada lah benda nak cerita, alang-alang kan. Kita bagilah sikit benda-benda yang baru. Sebelum kita nak mabuk laut, kita minum ayak dulu, relax dulu, tenang, take 5. Okey, kita sambung. Ready, tuan-tuan? Ready. Suspend je bunyi. Okey. Sebenarnya poin-poin yang kita nak cerita dah saat ni dah habis. Alhamdulillah, Allah mudahkan. Nubuhum dah selesai, ya da'una, okey, alhamdulillah selesai. Okey. Jalan depan tu dia ada Tuhan mereka. Tak apalah tu kita ambil. Kita tinggal dulu tu, Rabbahum. Okey, tuan-tuan fokus pada perkataan khaufan. Fokus pada perkataan khaufan. Siapa-siapa yang ada buku kuning ni, boleh buka muka surat 203. Boleh buka muka surat 203. Okey. Satu pelajaran yang mungkin agak baru dengan tuan-tuan. Sangat-sangat baru. Dan kalau tuan-tuan boleh try cuba untuk faham juga. Tapi kalau faham, alhamdulillah. Kalau tak faham juga, alhamdulillah juga. Sebab apa? Ini adalah topik yang pertama kali tuan-tuan dengar. Jadi dia makan masa sikit. Jadi tak apa, kita cuba ceritakan dalam bentuk penyampaian yang paling mudah lah bahasa dia tu dengan tuan-tuan. Okey, baik, tak apa. Dalam dapatan kami, perkataan khaufan, dia ni adalah kalau tengok terjemahan lah. Dalam kitab-kitab rujukan Arab pun dia kata dekat sini, mana ni tadi ada tanda. Itulah. Dalam kitab-kitab rujukan Arab dia kata khaufan itu bukan maf'ulun bih. Bukan. Dia bukan maf'ulun bih. Tetapi dia adalah
maf'ulun li ajli. Dia pun hai apa dia pula dah ni. Tak apa. Lagi sekali ulang Ustaz Pak Una. Ulun. 203. Muka surat Ya. 203. Ya. Okey nah, muka surat 203. Tak apalah kita dedahkan sikit-sikit tajuk yang baru-baru asyik-asyik fi'il je kan. Ulun di ajli. Okey baik. Okey tak apa. Nah, apa ke benda tu tuan-tuan dah mula dah nak mabuk laut dah tu. Okey. Tak apa, Bob tenang. Okey baik. Apa nak abang Azad ni? Okey. Dalam kad diagram purple A. Buka kad diagram purple A. Okey, purple A isim. Kad diagram purple A, tuan-tuan boleh tengok dalam ni Ya. Okey. Pada kategori isim mansub. Bila sebut mansub ni dia ada kena mengena dengan disiplin baris apa? Atas. Atas. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang sebahagian student ni dia anggap baris atas ni maf'ulun bih je. Sebenarnya bukan tu sahaja. Ada lagi berapa tu? Ada 10 lagi. Oh, tuan-tuan kalau ada handphone vibrate sebelah tu, tuan-tuan simpan dalam laci dulu, tuan-tuan. Dia agak mengganggu sikit. Okey. Kalau tengok pada keadaan isim-isim baris depan tu, baris atas tu, cari maf'ulun li ajlih, tuan-tuan tu nombor berapa? 5. Jadi saya minta tuan-tuan tanda bulat ke apa ke nanti. Saya tanya dekat tuan-tuan, tuan-tuan nombor 5 ni dah belajar ke belum? Jawapan dia apa? Dah. Belum. Jangan kata belum belajar. Sekarang mau belajar. Nombor 5. Sekarang lah baru belajar. Ustaz dah belajar tapi dah lupa. Itu tak kira tak belajar lah tu. Sama. Kita sama rata semua. Okey baik. Nombor 5 tu. Okey baik tuan-tuan. Apa tu maf'ulun li ajli? Okey baik nah. Tuan-tuan kita nak bagi mudah saja. Jadi bila sebut je title maf'ul ni tuan-tuan, mesti dikaitkan dengan disiplin baris apa? Atas. So boleh tengok dalam kad tuan-tuan tu, maf'ulun bih nombor 3 Nombor 3 ada maf'ul. Nombor 4 ada tak? Ada. Kemudian tambah mutlak. Tak apalah, yang penting ada maf'ul. Nombor 5 li ajli. Nombor 6 ma'ah. Nombor 7 fi. Tuan-tuan dengar bila lagu mana pun ni apa ke benda ni ustaz ni ma'ah fi mutlak, ayat mutlak saya tahulah ustaz ni tiba-tiba ada maf'ul mutlak pula katanya. Li ajli ada bih. Tuan-tuan kalau dengar je bunyi maf'ul, tuan-tuan punya expectation mesti apa? Baris atas. Buat dulu. Fikir dulu. Nak expectation dulu. Baris atas. Okey baik. Tuan-tuan mesti nak tahu macam mana kita Arab ni depa boleh kata maf'ulun li ajli. Okey, tengok buku kuning. Tengok buku kuning. Okey, dia kata apa? Baca hak Melayu tu. Dia kata maf'ul li ajlih ni pertama dia adalah isim mansub dalam braket berbaris atas. Lihat tu senang. Mesti isim. Mesti isim berbaris di atas. Bukan fi'il, bukan harf. Isim baris atas. Yang mana tujuan dia adalah untuk menerangkan sebab dilakukan perbuatan atau alasan terjadinya. Terjadinya apa? Terjadinya, tambah sikit, sesuatu tindakan. Tambah sikit. Sesuatu tindakan. Tambahlah sikit bagi senang faham. Ni alasan terjadinya. Terjadinya perbuatan itulah ataupun sesuatu tindakan. Okey baik. Jadi kalau terang hak ni saya kena bagi contoh Melayu bagi banyak sikit untuk tuan-tuan nampak skop ayat tu. Okey baik lagu ni. Jadi senang cerita, tuan-tuan tengok yang depa bold warna hitam tu kan. Menerangkan sebab. Mengapa buat macam ni? Mesti kena ada sebab. Alasan ataupun sebab dilakukan kata kerja ataupun perbuatan ataupun boleh bagi alasan tak pasal apa buat lagu ni. Tu menyatakan alasan ataupun sebab. Kalau ada siapa-siapa yang ada highlighter tu,
highlight pada perkataan alasan dengan sebab. Dua tu penting tu. Alasan dengan apa? Sebab. Dua tu penting. Contoh Melayu. Kita kait dengan bahasa Melayu lah. InsyaAllah, moga-moga Allah mudahkan. Ya Allah, permudahkanlah urusan mereka nak faham. Maafullah jahil malam ni. Ya Allah. Amin. Okey, contoh Melayu. Aku pukul anakku. Aku memukul anakku bertujuan mendidiknya. Kenapa pukul? Untuk mendidik. Kerana nak mendidik. Bertujuan untuk mendidik. Bukan pukul tanda benci. Pukul tanda sayang. Okey. Cikgu memukul anak-anak muridnya kerana bertujuan mendidik. Ya, zaman kita kecil-kecil dulu. Memang cikgu-cikgu dulu rotan lah. Dia tak tahu lah. Pukul ni sungguh-sungguh kalau balik kat mak pak, abang dan mak, apa, abah dia, cikgu pukul, dia tambah had sebelah lagi. Jadi dia tanya pula, cikgu pukul belah mana? Belah kanan, main pak tambah belah kiri. Center, bagi center balik. Lah jangan tuan-tuan, lah kita, cikgu, I jumpa you dekat court. Ambil. Habis settle masalah. Okey. Dia abang, pasal apa pukul? Apa alasan pukul? Apa alasan pukul? Apa sebab kita pukul? Nak mendidik. Itu maf'ul ajli. Itu maf'ul ajli. Okey. Aku bangun kerana hormat kepadanya. Nampak tak? Pasal apa hang bangun? Kerana hormat. Sebagai tanda hormat kepadanya. Kalau macam kami dulu di pondok-pondok, kalau sementara tengah tunggu Tok Guru nak masuk main mengajar, kita duduk dalam musola tu lah, dalam surau tu duduklah. Bila Tok Guru masuk, orang bakat bangun. Tahu pasal apa bangun? Hormat ke dia. Lagu tu, itu maf'ul ajli. Pasal apa bangun ni? Kerana menghormatinya. Kerana hormatkannya. Dia menyatakan sebab tak ataupun alasan tak pasal apa bangun, dia beritahu lah. Beritahu. Okey. Seterusnya. Aku tak boleh tidur. Aku tak boleh tidur kerana risaukannya. Aku tak boleh tidur kerana risaukan keselamatannya. Pasal apa tak boleh tidur? Apa sebab tak boleh tidur? Pasal risau. Itulah maf'ul ajli. Nak menyatakan alasan. Pasal apa tak boleh tidur? Pasal apa you bangun? Pasal apa you pukul? Okey. Seterusnya, aku datang kerana ingin menuntut ilmu. Aku datang kerana ingin menuntut ilmu. Nampak? Pasal apa dia main hari ni? Pasal nak belajar. Jadi, dinyatakan alasan kenapa datang pada hari ini. Kerana nak menuntut ilmu. Boleh nampak tak macam mana secara gambaran ringkas lah yang kata maf'ulun li ajlih. Nampak tak sikit? Okey. Lagu tu tuan-tuan. Sebab tu kerana ada sebab. Ada sebab. Pasal apa dia berdoa kepada Tuhan mereka? Kerana rasa takut dan nak mengharapkan sesuatu daripada Allah. Dia lah tu. Tak gitu tuan-tuan. Mushkidah wala'i. Dia tu. Okey, jadi tuan-tuan jangan takut. Dalam buku ni, dia tak bagi terjemahan. Saya bagi. Okey, terjemahan yang selalu dalam skop maf'ulun li ajlih ni, antaranya terjemahan dia adalah untuk. Boleh juga untuk. Ataupun bertujuan. Ataupun kerana, ataupun demi. Jangan takut. Sekejap saya tulis. Dia punya tulis tu, laju tu. Saya tahu tuan-tuan tengah tulis. Tak apa. Okey, untuk, bertujuan, kerana ataupun demi. Okey, lagu tu lah. Sikit tulis ke depan, jangan takut. Okey, jadi itu berkenaan dengan maf'ulun li ajli. Nak nampak dulu gambaran. Ni bukan maf'ulun bih. Maf'ulun bih objek. Saya makan pizza, contoh. Siapa kena makan? Pizza. Pizza tu maf'ulun bih. Itu maf'ulun bih. Kalau lagu ni, saya makan pizza kerana lapar. Lain tak? Lain. Kerana lapar tu maf'ul ajli nombor 5.
Tu betul. Pizza tu jadi base juga dulu. Pizza pun lebih ke? Pizza pun lebih ke? Base dengan Dia ajli tak sekali. jadi maf'ul ajli. Nampak tak? Nampak tak tu? Cara tu. Nak. Saya pergi bank. Mana bank jadi apa? Bank jadi apa? Saya pergi Malu. bank. Cakap kampung kita lah. Saya pergi bank. Bank tu maf'ul lebih. Iyalah. Saya pergi bank nak keluar duit. Apa dia dah? Nak keluar duit tu lah sebab. Pasal faham pergi bank. Tu maf'ul ajli. Okey. Acah ke tak acah tengah tu? Acah. Tak tuan. Acah tengah tu. Acah nak Okey. apa Ustaz? Acah tu okey. Panggil Kat India. Aduh. Dia jadi Syairukan pula dah. Oh, acah-acah lah pula. Kata dia. Okey, baik. Nak bagi nampak gambaran maf'ulun li ajli tu bukan payah mana pun. Senang je. Kita kena kait dengan terjemahan ataupun dengan contoh Melayu dulu bagi orang nampak. Nak tu. Okey, jadi saya akan tulis kat sini. Maf'ulun Ajli. Ajri. li ajli. Dia ada li ajli tu. Maf'ulun li ajli. Tak apalah, tulis panjang sikit nah. Li ajli. Nama bukan main panjang lagi. Okey, rupanya nak bahas tu. Okey. Maf'ulun. Habis kita kat tu. Li ajlihi. Kalau waqaf li ajli lah. Okey. Hak ni boleh buka muka surat 203. 203. Ni pusat. Kalau siapa-siapa nak buat rujukan lah. Lagu tu. Okey, jangan takut. Tajuk ni senang saja. Senang je. Okey. Antara terjemahan yang selalu kita kaitkan peranan dalam tajuk ni. Okey, terjemahan lah kata terjemahan. Terjemahan yang selalu. Cuma dalam Quran tuan-tuan dia tak bagi kerana tu kan? Tak ada. Tu saya cuba korek kat dia, tak ada. Okey, tak apalah. Jadi kita kena back to the kitab Arab balik. Kitab Arab lah penyelesaiannya. Okey. Terjemahan dia ada beberapa terjemahan lah. Okey. Yang pertama boleh dengan makna 1, 2, 3, 4. Kita ambil 4 ni dulu. Okey, boleh dengan makna untuk. Okey. Ataupun bertujuan. Okey, ataupun kerana. Ataupun boleh juga dengan makna demi. Boleh tak? Boleh tak? Tapi tengok ayat ah. Okey, dan ya? Dengan boleh. Dengan tak? Ambil 4 dia. Okey. Untuk bertujuan, kerana ataupun demi dan sebagainya lah mengikut kesesuaian selari dengan aturan tata bahasa Melayu. Okey, dengan tu kurang sesuai. Okey, ya? Kalau yang ni aja dalam kad haraf tak? Saya tak tengok lagi yang tu. Alah, tapi kalau ada pun student peralihan kelas malam dia orang tak ada kad tu. Oh. Tak apalah. Kalau Kak Siti jumpa dalam tu okey. Tapi rasa saya tak ada. Sebab dalam tu kad haraf bukan isim. Ya. Maf'ulun li ajlih ni isim. Dia bukan haraf. Tu tak ada lah. Tak ada. Tak ada. Okey nah. Satu benda yang kita mesti kena ingat, maf'ulun li ajlih ni dalam kategori apa, tuan-tuan? Isim. Ini penting. Dia mesti dalam kategori isim berbaris di atas. Nota ni kita kena salin sikit. Berbaris atas. Isim berbaris atas. Kalau tak tulis pun tak apa, dalam buku kuning tu ada dia bagi. Isim mansub baris atas dia berkat tu.
yang menerangkan sebab ataupun alasan terjadinya perbuatan ataupun tindakan tersebut. Dah selesai lah betul. Okey, jadi tuan-tuan, ya. Macam ada soalan je? Tak ada? Tak ada. Tak ada. Okey. Setakat ni. Ada tak yang mabuk laut? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Ubat dah. Boleh. Tak ada, tak apa. Okey. Habis lagi. Laut tak bergelombang. Gelombang belum ada lagi tu. Okey, tak apa. Ini semua kaki naik bot semua ni okey lah ni. Kalau tak ada, okey, kena prepare minyak cat kapak. Okey, baik. Tuan-tuan, okey. Jadi, saya tak bercadang untuk bincang contoh dalam buku kuning yang contoh jitu lil hafli ikraman laka. Saya tak bercadang nak ambil hak tu. Kalau ambil hak tu, tuan-tuan guna 2 botol minyak cat kapak pun tak lega. Tak lega tu. Dia kena turun sampai di muara, tidur semalam dulu baru okey. Esok tu. Okey, saya tinggal tu. Jadi saya kena agak selected sikit lah, agak selektif sikit kat sini. Jangan main hantam je seronok. Nanti kita seronok sendiri tak syok. Saya nak bagi tuan-tuan faham tujuan maf'ul ajlih tu dulu apa dia. Okey. Saya nak kepada contoh Quran. Tu saya punya target. Saya gantikan dengan contoh Quran. Dalam tu bukan tak boleh bagi. Dia kata, apa ni Ustaz? Kurang penggunaan jar. Digunakan sama banyak dalam jar. Banyak penggunaan dalam jar. Berapa banyak jar? Dah dia kata. Jadi pening. Tak payah tengok. Tak payah tengok. Tu semua mengarut tuan. Tak payah tengok peringkat awal ni lah. Kita nak jaga takut ada gelombang kedua lagi. Okey, kena jaga tu. Okey, baik, tak apa. Kita tenang-tenang tengok wahyu Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah senang. Okey, berikut adalah contoh bagi maf'ulun li ajli. Tuan-tuan, dalam Quran kami ada koleksi lah sikit setakat mana hak ada lah. Surat depan pun ada, belakang pun ada, dua muka surat. Okey, tapi jangan pula tuan-tuan kata, oh dalam Quran ada hak ni jauh Ustaz tu, sikit lah no. Tak. Hak ni yang sekadar. Okey, baik. Ustaz nak ambil contoh ke semua ke? Lah nak pergi 10 dah ni Ustaz? Tak. Sikit je. Okey, tuan-tuan, saya pilih. Kalau biar tuan-tuan pilih, dia ambil yang payah-payah nanti. Saya ambil surah An-Nahlu ayat 89. Jumpa tak? Ada, jumpa. Okey. Quran kata, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Okey. Makna kalau tak sempat salin pun tak apa, boleh tengok terjemahan sebenarnya. Buka je surah tu, ayat tu cari terjemahan dah. Okey. Kami telah menurunkan ke atas engkau wahai Rasulullah. Al-Quranul Karim. Tibyanan likulli syai'. Untuk menjelaskan setiap sesuatu. Nampak? Untuk. Ada tak terjemahan untuk malam ni? Ada? Tu hujung tu. Dia tu. Pasal apa turun Quran? Bagi alasan. Apa alasan turun Quran? Apa sebab turun Quran? Sebagai penjelasan. Untuk menjelaskan. So perkataan tibyanan tu dalam kitab Arab dia kata hak tu memang maf'ul ajli. Bukan maf'ul bih. Maf'ul ajli. Makna dia tu lagu tu. Tak tulis contoh, Ustaz. Ya? Tak tulis contoh. Tak tulis contoh pasal dalam buku kuning ada dah. Oh, ada tu? Ada. Saya baca dalam buku kuning Kak Siti. Okey. Saya baca pasal tak mau tulis lah tu. Saya baca adalah ni. Tuan-tuan semua ada buku kuning kan? Ada. Okay. Tak apa, kita yang ni jangan tuan-tuan take serius sangat. Just untuk pengalaman baru yang ni. Okey. Tengok pula surah Al-Mumtahinah ayat 1. Saya pilih. Al-Mumtahinah ayat berapa? 1. Okey, dia kata in kuntum kharajtum jihadan fi sabili. Okey. Jika betul kamu keluar untuk berjihad di jalanku. Nampak tak? Ada tak perkataan untuk tu?
Ada? Untuk berjihad. Saya sarankan tuan-tuan kalau tak dan terjemahan, buka je tafsir terjemahan tu ada. Sama terjemahan ada. Okey, maka mana dia punya maf'ul li ajli? Depa dah garis syiar dekat tuan-tuan, jihadan. Jihadan tu maf'ul li ajli. Kaitkan dengan terjemahan 4 yang saya bagi dekat whiteboard tu. Nah. Okey, baik. Cuba tengok muka surat 204. 204. Okey. 204. Tengok last sekali. Bukan last sekali. Surah Ar-Ra'du ayat 12. Ada tak? Bawah sikit tu. Okey. Huwallazi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'us sahabat thiqal. Okey. Dialah Tuhan yang apa? Memperlihatkan kepada kalian akan kilat. Barqa tu kilat. Kenapa Allah perlihatkan kilat kepada kita? Kerana nak timbulkan perasaan takut, gementar tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kerana nak timbulkan perasaan takut, maka khaufan itu bukan maf'ulun bih, cannot, bukan. Dia adalah maf'ulun li ajli. Dia nak menyatakan sebab kenapa, alasan dia buat lagu tu. Tahu lagu tu? Macam tu. Okey, baik. Maka khaufa wa tama'a ni dia nak iras ayat 16 tatajafa junubuhum. Nak iras kat situ. Nah. Okey. Maka cukuplah 3 contoh jadilah. 3 contoh peringkat awal. Okey. So, dalam Quran as-sajadah khaufan itu bukan maf'ulun bih, dia maf'ulun li ajli. Nak menyatakan sebab. Pasal apa depa mangkit malam doa dekat Allah Azza wa Jalla? Pasal depa takut. Takut apa? Pasal depa kerana mereka takut dengan azab Allah Azza wa Jalla. Dan kerana nak mengharapkan apa? Redha dan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Lagu tu. Okey, maka ya. Mak Awai tadi yang pertama contoh tu, wazana alaika kitabi tibyana kan, dikuli. Penjelasannya. Untuk menjelaskan. Untuk menjelaskan yang ni. Maka tibyanan tu lah maf'ul li ajli. Tibyana lah itu yang Ya, tak apa, kakak boleh tengok je terjemahan. Buka je surah An-Nahl 89 punya ayat, jumpa lah. Sebab ayat ni dia kadang-kadang dia ambil yang tengah-tengah dah tu. Dekat kat sikit lah ni. Okey, so kena tengok terjemahan awal baru senang faham cerita tu buat mana. Okey, baik. Okey, baik. Jadi sama-sama kat Ustaz dah tanya. Boleh. Khaufan wa tama'an ni, 2 ayat ni maf'ulun bi ajli atau khaufan saja. Okey. Kalau tengok pada yang contoh Ar-Ra'd ni dia underline dua-dua kan? Okey. Oh, dah ada line dua-dua Yelah, saya pun ada perhati tazak dia ni. Okey, baik. Maka khaufan tu sebenarnya adalah maf'ulun li ajli, waw tu ataf. Tama'an tu ma'tuf. Tama'an tu ma'tuf. Tuan-tuan. Nah. Okey, maka pasal apa digariskan dua-dua? Sebab ma'tuf. Ma'tuf tu pun maf'ul li ajli juga. Cuma disembunyikan di balik nama ma'tuf sahaja. Okey, senang cerita ma'tuf lah, senang cerita. Tak payah payah. Pasal apa depa garis 2, nanti kita buat report dekat depa nanti. Nah. Dia tak boleh tulis kerana dengan lah sebenarnya, kena kerana lah patutnya. Dia kalau tengok kepada kesesuaian tata bahasa tu, aturan tata bahasa tu lebih senang faham kerana lah. Kerana rasa takut. Kerana nak okeylah, kerana rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla.
Takut apa? Takut diancam dengan azab yang Tapi dahsyat. setengah terjemahan tak ada apa pun. Tak Kerana ada. kah, demikian kah, demi kah. Tak Dia ada. pun rasa takut ya. Betul. Nah, jadi sebab itu di samping kita tengok terjemahan Melayu, kita yang paling utama kena tengok sumber utama dia apa dia? Rujukan kitab Arab lah. Itu habis dia. Sebab mereka yang lebih mengetahui Nak tengok kita Arab, belok-belok tak tu. faham Arab pula Ustaz. Kena faham Arab jugalah sikit. Tak apa. Cuma Arab-Arabnya penyampaian ringkas tentang slot maf'ulun li ajlih di 203 tu Arab-Arab sampailah. Untuk tuan-tuan boleh agak tengok cerita contoh pasal pizza tadi pun okey dah tu. Saya makan pizza. Saya makan pizza. Pizza tu maf'ulun bih objek. Mana ada objek ajlih. Tapi Ustaz, kalau kita duduk discussion kat sini, bila Ustaz cerita tu kita faham semua. Tapi bila baca sendiri Quran kita tak faham yang tu yang susah. Betul, setuju. Bila duduk kat depan komputer ni, depan dengan Ustaz ni, cerita faham habis semua tu. Okey, tak apa. Itu biasalah tu. Kita nak molakan sendiri, kita nak molakan sendiri bila kita baca Quran, kita nak faham macam kita duk faham sekarang ni. Macam mana? Okey, tak apa. Yang tu dia kena ada praktis yang banyak lah. Dia jatuh, bangun, naik, turun tu mesti ada punya. Lama-lama dia okey lah. Tak apa. Okey, baik. Jadi, last lah nak habis dah. Jadi, nampak gaya macam ke semua poin-poin yang kita nak habaq malam ni alhamdulillah lah dengan izin Allah jua lah. Selesai kan? Okey, pada wa tama'a tu tuan-tuan buat waw tu ataf, tama'a tu maktuf dah. Tu ataf maktuf. Takut dan berasa nak pengharapan yang banyak daripada Allah tentang apa? Redha Allah. Tamak nak redha Allah tu banyak. Buat ni nak redha Allah, buat ni nak redha Allah. Pasal nak kaut redha tu bagi banyak. Tamak lah tu. Tamak lah. Okey. Jadi bila dia nak kaut redha tu bagi banyak, dia buat amal pun banyak lah. Lagu tu lah tu orang panggil tama'ah. Okey, tak apa tu nah. Okey, lepas tu kita ada wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka keluarkan pula infak, banyak zakat ke, sedekah ke, banyak balik, tebus balik. Lagu tu harta tu untuk lebih diberkati. Okey, baik. Last ni bonus sedikit lah, tambahan sikit. Perhati pada perkataan yunfiquna. Yunfiquna tu tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ready ya dengan pen kilometriko tuan-tuan tu. Dia isim ke fi'il ke haraf? Fi'il. Pandai. Okey, pandai. Madhi ke mudhari' ke amar? Mudhari'. Okey, cantik. Dhamir dia apa dia? Dhamir dia home. Okey, cantik. Yang kalau tengok yunfiqun, tuan-tuan boleh skor pasal dia nak sama macam pattern yad'una. Nak sama macam tu. Okey, last question. Fa'il dia mana fa'il dia? Home lah. Fa'il dia home lah. Tuan cari isim baris depan buat apa? Tak ada dah. Sampai dah dekat terminal tu. Dia letak dah pecak masjid sana tu. Habis dah lah. Okey, maka carilah DYT. Maka segala nota yang tuan-tuan buat di perkataan yad'una tak sat ni, boleh pakai. Copy paste boleh pakai juga pada yunfiquna. Cuma makna je belai. Lagu tu lah kesimpulan dia. Okey. Tahu tu mereka tu. Okey, mereka menginfakkan semula harta tersebut. Okey, baik. Jadi habis perbincangan ayat yang ke-16. InsyaAllah minggu depan kita akan tengok 17. Kita ambil sikit-sikit, bagi ambil rentak sikit-sikit. Okey, baik. Semoga bermanfaat perkongsian untuk malam ini. Jaga diri baik-baik. Tuan-tuan jangan lupa sembahyang isyak tuan-tuan. Lupa. Okey. Kita semua tu. Okey, baik. Jadi mohon ampun maaf daripada saya. Anak muda cakap banyak depan orang dewasa malam-malam buta. Okey. Okey nah.
Okey, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.